Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati dan juga kasihi Ustazah Munazaha binti Zulkifli serta rakan-rakan. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan kumpulan iaitu tentang harta. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Khalisan Zarfan bin Muhammad Amri, nombor matriks D193-11983 dan nombor kehadiran nombor 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatri Limaisarah binti Cik Kamal, bernombor matrik D193120005. Saya daripada kos Kaunseling Islami daripada semester 4. Saya juga daripada kelas Al-Tafsir Al-Madwi Grup 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kunura Atira binti Ishaq. Nombor kad matrik D1931221. Saya daripada Diploma Kaunseling Islami semester 4. Pengertian harta. Dari sudut bahasa, harta ni dalam bahasa Arab dia dikenali sebagai al-mal. Okey, maksud al-mal ialah apa-apa yang dimiliki segala sesuatu. Okey, senang faham. Maksud dia seseorang ni memiliki harta. Itulah yang dimaksudkan al-mal. Menurut Kamus Dewan pula, harta ni bermaksud barang-barang yang berharga. Contoh dia rumah, tanah dan juga wang. Okey, menurut istilah pula, ada beberapa ulama mendefinisikan harta ni. Di antaranya, menurut Imam Hanafi, harta ni merupakan sesuatu yang diingini manusia dan boleh disimpan. Okey, maksud di sini harta ni memang manusia inginkan lah, memang nak, dan harta ni boleh disimpan lama. Menurut Imam Syafi'i dan juga Hanbali pula, harta ni ialah sesuatu yang dianggap harta jika ada nilai komersial padanya. Maksud kat sini, barang yang berharga itu dikira harta. Itulah yang dimaksudkannya. Okey, sekarang ni saya akan membacakan dari Al-Quran tentang harta. Okey, daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'as samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Okey, yang bermaksud Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikan 7 langit dengan sempurna. Dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dari tafsiran ayat tersebut, kita boleh mengetahui bahawa Tuhan yang patut untuk disembah dan ditaati itu dialah Allah yang menciptakan dan memberikan kurniaan berupa segala apa yang ada di muka bumi ini untuk kemaslahatanmu. Kemudian bersamaan dengan penciptaan bumi dengan segala manfaatnya, kehendaknya juga dia menuju ke penciptaan langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit yang sangat beraturan baik, yang tampak olehmu maupun ataupun tidak. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan 7 langit? Apakah benar-benar 7 atau hanya menurut undang-undang perbahasaan Arabi bahawasanya bilangan 7 itu ialah menunjukkan banyak? Dan bagaimanakah Tuhan menghadapkan perintahnya kepada langit itu? Semuanya ini tidaklah akan dikuasai oleh pengetahuan manusia. Sebab itu, janganlah kita belokkan maksud ayat ke sana. Tuntutlah ilmu rahsia alam ini sedalam-dalamnya. Carilah fosil-fosil makhluk purbakala yang telah terbenam dalam bumi yang berjuta-juta tahun dahulu. Okey, pakailah teori
Barwin dan lain-lain. Moga-moga saja kian lama kian tersingkaplah bagi kita betapa hebatnya kejadian alam itu dan bertambahlah iman akan adanya yang maha kuasa atas alam. Tetapi jangan sesekali dengan ilmu yang kita yang terbatas ini mencuba membatalkan ayat dan ilmu Tuhan yang tidak terbatas. Berlayar ke Pulau Bakar, bawa seraut 2, 3. Kalau kail panjang sejengkal, janganlah laut kehendak diduga. Maka dengan ayat ini sekali lagi kita tafakur memikirkan betapa kasih sayang Allah kepada kita, sehingga rencana pemeliharaan hidup manusia didahulukan daripada perintah amar atas 7 langit. Dalil yang kedua, surah Al-Baqarah ayat ke-284. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey, dan maksudnya segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakan kepada kamu. Kemudian Ia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan menyeksa sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan ingatlah, Allah Maha kuasa atas setiap sesuatu. Daripada tafsiran ayat tersebut, kita boleh memahami bahawa Allah mengetahui itu semua dan akan meminta pertanggungjawaban manusia sebab kekuasaannya itu meliputi seluruh jagat raya. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang mengatur dan mengelola semua itu. Okey. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, nescaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu dan akan memberikan balasan yang setimpal. Dia mengampuni sesiapa yang dikehendaki sesuai dengan sikap dan kehendak hamba-Nya, iaitu yang menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangi dan memohon keampunan. Okey, atau Dia akan mengampuni walau tanpa permohonan ampunan dan mengazab siapa yang Dia kehendaki, sesuai sikap hamba-Nya yang selalu melakukan dosa dan maksiat. Pilihan berada di tangan manusia, siapa siksaannya, maka silakan langgar ketentuannya, dan Allah Maha menguasai, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada dalil-dalil Al-Quran tentang harta. Surah yang pertama ialah surah Al-Baqarah ayat 188, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wata takullu amwalukum bainakum bil ba'tili watulu biha illal hakumi litakullu fariqum min awwalim nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Maksudnya, dan jangan kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain. Di sini, antara kamu dengan jalan yang salah dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Okey, daripada objektif daripada surah ini, yang pertama, janganlah kita memakan atau mengambil harta orang lain dengan sebab atau cara yang salah seperti dengan sumpah yang dusta, merampas atau mencuri, risuah, riba atau khianat.
Sepatutnya menjadi orang Muslim, mestilah kita mencintai agar orang lain mendapat yang ingin didapatinya dengan menjaga harta orang lain sebagaimana dirinya menjaga hartanya sendiri. Yang seterusnya ialah surah Al-Taghabun ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum wallahu indahu ajrun azim. Maksudnya dekat sini, sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian dan di sisi Allah jualah pahala yang besar. Objektif surah dekat sini tidak menceritakan lagi tentang pasangan, malah menyebutkan harta dan anak-anak. Ujian anak-anak lebih besar daripada ujian melalui pasangan kerana anak-anak lebih banyak dan berpotensi lebih berani berbanding pasangan. Yang kedua, janganlah kalian lewatkan hal ini kerana kalian sibuk dengan harta, benda dan anak dan kalian juga melupakan anak-anak kalian. Seterusnya tentang harta daripada surah Al-A'raf ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Maksudnya, Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwariskannya kepada siapa sahaja yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Okey, tafsiran bagi ayat ni, kita nampak dalam ayat ni mengisahkan tentang Nabi Musa dengan kaumnya. Okey, Nabi Musa dia memberi nasihat kepada kaumnya, di mana kaumnya yang takutkan Firaun, di mana ketika itu Firaun memerintah Mesir dengan secara kejam. Lalu Nabi Musa menasihati mereka supaya meminta bantuan kepada Allah SWT dan bersabar menempuh dugaan ataupun ujian yang mereka hadapi, kerana Allah sahaja yang boleh membantu kita. Jadi Nabi Musa menasihatkan mereka berserah kepada Allah SWT. Kemudian baginda mengingatkan kita, kepada kaumnya bahawa bumi Mesir ni bukan kepunyaan, bukan milik Firaun, tapi milik Allah SWT. Walaupun ketika itu Firaun berkuasa kat Mesir kan, tapi yang membuat keputusan ataupun keputusan dan qadar Allah sahaja. Jadi Allah boleh wariskan siapa-siapa sahaja nak memerintah Mesir tu. Kemudian Nabi Musa menjanjikan jika mereka berserah kepada Allah dan bersabar, satu hari nanti mereka akan dapat Mesir. Seterusnya dalil daripada surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, yakni tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar redha meredoi di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Okey, tafsir bagi ayat ini menjelaskan hukum pencarian harta. Macam yang kita tahu, harta ni penting untuk kita sebab dia merupakan sumber pendapatan kita. Jadi Allah turunkan ayat ini untuk mengajar kita apakah yang perlu dijaga dan dipatuhi dalam urusan harta ni. Pada mula ayat ini Allah melarang kita untuk ambil guna, makan harta orang lain dengan cara yang salah.
Contohnya rasuah, riba dan juga curi. Tapi dalam perniagaan, makan harta orang lain ni dibenarkan kerana perniagaan ni melibatkan pertukaran barang dan wang sesama pihak. Tapi syaratnya kedua-dua pihak tu, penjual dan pembeli tu kena ada persetujuan dan dua-dua pihak itu memang setujulah dengan transaksi tersebut. Jadi nampaklah kat sini Allah ni maha pengasih kepada hamba-Nya kerana dia beri syariat untuk mengawal transaksi antara kita lah. Okey, kita masuk kepada konsep harta menurut perspektif Islam ini. Yang pertama ialah harta adalah milik Allah. Semua harta yang ada di muka bumi adalah semua milik Allah secara mutlak. Diri, anak-anak serta harta adalah pinjaman Allah kepada manusia. Okey, seterusnya manusia hanyalah pemegang amanah, tidak boleh mengganggu hak milik orang lain. Kita sepatutnya bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa yang diperolehi dan dibelanjakan setiap diri kita. Okey, harta yang disediakan oleh Allah adalah banyak dan cukup untuk manusia. Tetapi sebagai kita manusia ni kan, contohnya kita akan rasa harta ni kita akan rasa tak pernah cukup untuk kita. Padahal Allah dah beri kepada kita harta yang secukupnya. Okey. Yang seterusnya, konsep harta ini, manusia dikehendaki menggunakan harta dengan sebaik mungkin dan tidak merosakkan di muka bumi ini. Contohnya kita jangan merosakkan apa-apa berkaitan tentang harta. Seterusnya, kami akan membincangkan isu yang terlibat dengan harta, iaitu isu harta anak yatim. Kami memilih isu ini kerana ramai yang tak tahu untuk menguruskan harta anak yatim dengan cara yang betul. Jadi kami akan membincangkannya. Isu yang pertama ialah tentang pengurusan harta anak yatim. Sebelum tu, siapakah anak yatim? Macam yang kita tahu, anak yatim ni orang yang kehilangan bapaknya. Tapi gelaran anak yatim ni hanya dipakai ketika dia belum balik. Kiranya dia masih lagi kanak-kanak. Apabila dia dah besar ataupun dewasa, tidak lagi dikenali sebagai anak yatim. Okey, kita teruskan pengurusan harta anak yatim. Yang pertama, perlulah mesti ada jaminan di mana orang yang menjaga anak yatim ni ataupun dikenali sebagai mutawali mesti menjaga hartanya dengan baik dan terurus supaya harta yang telah dijaga tadi tu anak yatim itu dapat menggunakannya ketika dia besar. Yang kedua, mutawali itu mestilah bersikap amanah supaya tiada penyelewengan yang dilakukan kepada harta anak yatim tu. Yang ketiga, menyuburkan harta anak yatim tu dengan memasukkan harta tu ke dalam akaun. Maksudnya ke dalam bank lah. Ataupun lebih senang, tabung haji. Okey, kita masuk kepada tanggungjawab mutawali atau wali anak yatim. Sebelum itu, kawan saya telah menerangkan tentang isu pengurusan harta anak yatim dan seterusnya saya akan masukkan tanggungjawab ini. Okey, iaitu yang pertama, setiap individu yang bertanggungjawab menjadi wali, iaitu mereka yang bertanggungjawab menguruskan anak-anak yatim, hendaklah sentiasa beramal dengan dua ayat berikut. Okey, contoh ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 220. Okey, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Potongan pertama surah Al-Baqarah ayat 220. Maksudnya, dan mereka bertanyakan kepadamu wahai Muhammad terhadap anak-anak yatim bahawa berbuat islah kebaikan kepada mereka itu anak-anak yatim adalah merupakan satu kebaikan. Demikian juga Allah berfirman,
dengan surah yang kedua ini, iaitu surah Al-An'am ayat 152, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrubu mala ya'timi illa bil ilati hiya ahsanu hatta yabluha asyuhdahu. Maksudnya, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim melainkan dengan cara yang terbaik, sehinggalah anak tersebut sampai ke tempoh balignya. Di sini kita dapat fahami bahawa menjadi suatu kewajipan kepada pengurus harta anak-anak yatim untuk menjaga harta mereka dan juga mengembangkan serta berusaha untuk menggunakan harta tersebut pada tempat-tempat yang boleh memberikan maslahah kepada anak-anak yatim. Okey, isu seterusnya ialah tentang larangan memakan harta anak yatim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 10, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api neraka dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tafsir bagi ayat ini, kalimah zalim jelas menunjukkan bahawa pemakan harta anak yatim ni, perbuatan itu memang teruk. Selain itu, mereka yang digelar zalim ni disebabkan mereka memakan harta dengan cara yang salah. Contohnya, dia menggunakan harta anak yatim tu tanpa pemberitahuan kepada anak yatim. Okey, dalil lain bagi larangan memakan harta anak yatim daripada surah An'am ayat 152. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Maksudnya, dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara baik, yakni untuk mengawal dan mengembangkannya sehinggalah ia balik, yakni dewasa serta layak mengurus hartanya dengan sendiri, dan sempurnakanlah segala sukatan dan timbangan dengan adil. Kami tidak memberatkan seorang dengan kewajipan melainkan sekadar kesanggupan. Dan apabila kamu mengatakan sesuatu, yakni semasa membuat apa-apa keterangan, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat, yakni dengan kamu, dan perjanjian, yakni perintah-perintah Allah, hendaklah kamu sempurnakan. Dengan yang demikian, itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu beringat, yakni mematuhinya. Okey, tafsiran daripada surah An'am ni, ayat ini menunjukkan larangan memakan harta anak yatim. Perkataan jangan kamu dekati, dia membawa maksud jangan dekati untuk mengurus pun harta itu kalau kita ni tak amanah. Tapi kalau kita diberikan tanggungjawab untuk menjaga harta anak yatim, maka kita kenalah menguruskan harta itu dengan baik. Okey, masa menjaga harta, penjaga harta anak yatim ni hanya ketika anak yatim itu masih kecil. Maksudnya masih belum balik, masih kanak-kanak lah. Tapi bila dia dah dewasa, harta itu boleh serahkan dia jika dia mampu menguruskannya. Hukum memakan harta anak yatim atau mengambil harta anak yatim adalah satu yang dosa besar, dan Allah berjanji akan membalasnya kelak di akhirat dengan siksaan neraka. Okey, jika kita mengambil dan memakan harta anak yatim itu, di mana harta tersebut bukanlah hak dari kita,
tentu sebuah dosa yang sangat besar. Okey, ketika kita memakan harta anak yatim, maka sebenarnya kita sedang menjerumuskan diri kita ke dalam api neraka. Okey. Seterusnya, mengherdik anak yatim dalam erti kata lain, mencaci atau memaki dan membiarkannya dalam kesulitan adalah dosa yang besar juga. Okey, malahan balasan Allah begitu pedih saat mereka mengambil harta anak yatim. Bukan itu sahaja, mendekati harta anak yatim juga saja dilarang, apalagi mengambil dan menjadikannya hak yang bukan seharusnya oleh kita. Okay, seterusnya, dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil anak yatim dari kalangan muslimin dan memberinya makan dan minum, Allah akan memasukkannya ke dalam syurga kecuali apabila ia berbuat dosa besar yang tidak terampun. Hadis riwayat Tirmizi. Okey, hadis ini menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang mahu menyantuni anak yatim dalam hidupnya. Pahala dan syurga juga menjadi jaminan bagi mereka kerana amalan yang telah dilakukan tersebut. Termasuk juga jika kita ingin memberi sedekah dan zakat untuk anak yatim sesuai dengan ketentuan golongan penerima zakat menurut Islam, maka ada keutamaan tersendiri. Namun dalam Islam juga dilarang bagi kita untuk memakan harta anak yatim. Bahkan Allah memberi kecaman yang luar biasa bagi mereka yang melakukannya. Apalagi anak yatim biasanya memerlukan dukungan, bantuan dan perlindungan lebih lagi saat ayah atau orang tuanya telah tiada. Dalam sejarah masa lalu, tentu ada orang-orang yang tega berbuat hal sedemikian. Berikut adalah penjelasan mengenai memakan harta anak yatim dalam Islam. Okey, dalam Al-Quran dan hadis telah disebutkan bahawa hukum memakan harta anak yatim ini atau mengambil harta anak yatim adalah sesuatu yang dosa, dan Allah berjanji akan membalasnya kelak di akhirat dengan siksaan neraka. Untuk itu perlu kita agar ketahui apa saja ayat dan hadis tersebut supaya kita boleh memahami dan meyakini sehingga kita boleh menjauhi segala perkara yang menjerumuskan pada perilaku mengambil harta anak yatim tersebut. Okey. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 1 dan 2, Allah telah berfirman, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka mereka itu ialah orang yang menghardik anak yatim. Okey, dari sini ayat ini menyebut bahawa menghardik anak yatim dalam kata erti lain mencaci atau memaki dan membiarkannya dalam kesulitan adalah dosa yang sangat besar. Untuk itu janganlah kita mengambil harta anak yatim, dan sayangi dan berikanlah mereka perlindungan yang sewajarnya untuk mereka. Dan yang terakhir iaitu kesimpulan daripada keseluruhan topik tema yang bertajuk harta ialah hikmah pengharaman markah harta anak yatim sewenangnya ialah supaya anak yatim yang lemah mendapat pembelaan dan penjagaan sewajarnya. Harta anak yatim adalah milik mereka, bukan milik penjagaan, dan menguruskan harta anak yatim memerlukan sifat takwa dan amanah. Syariat yang betul, penjagaannya mendapat pahala dan kedudukan yang sangat mulia. Maka makan harta anak yatim secara haram, maka nerakalah balasannya terhadap sesiapa yang memakan harta anak yatim. Sekian daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan yang ke-6, topik bertemakan harta. Sekian, terima kasih.